Pagi Malaysia, apa kata anda mulakan hari anda dengan Camless seperti saya? Cuba minum. Selamat pagi Malaysia. Zera, saya kalau minum kopi memang saya dah rasa macam berada di dunia sendiri. Berada dalam dunia sendiri. Dan kalau kita nak bercakap tentang topik kopi panas kita hari ini pun memang cukup menarik sebab kita dah perkena kopi. Jadi apa lagi kita bolehlah sama-sama membincangkan topik kita tentang kopi panas hari ini. Apakah kopi topiknya, panas Zera? Topiknya kita akan bercakap tentang teknologi gadget ini. Okey. Apa yang kita nak cakap pasal teknologi gadget ni? Yalah, kadang orang kata disebabkan teknologi yang semakin canggih ini bukan mendekatkan kita, malah menjauhkan kita lagi katanya. Kenapa boleh jauh tu? Itu yang kita akan bawakan dalam Dekat, segmen ini. tapi jauh. Walaupun saya dengan awak dekat, tapi kita sebenarnya jauh. Jauh sebenarnya. Bukan jauh umur Jangan sebut umur, sensitif. Okey, langsung saja kita jemput dua orang tetamu kita di studio. Silakan. Baik, kita silakan Abang Azhar Assalamualaikum. Yang membawa kopi juga. Puan, apa khabar? Sihat alhamdulillah ya. Apa khabar? Alhamdulillah bang. Alright. Silakan duduk. Keempat-empatnya mempunyai kopi pada hari ini sebab kita dalam segmen kopi panas kita nak cerita tentang topik yang cukup panas. Tetapi sebelum itu kita juga nak memberitahu bahawasanya segmen kopi panas ini dibawakan oleh khas Palma Brand Camel Milk Sdn Berhad, dan juga kita nak cerita tentang bagaimana sebenarnya orang zaman sekarang ni, walaupun dia duduk dekat ruang tamu sama-sama, puan dan juga Abang Azhar tapi masih lagi menggunakan teknologi ataupun gadget untuk komunikasi. Tak ada dah hubungan dua hala, komunikasi dua hala tu. Macam mana tu, Bang? Ini semua disebabkan peredaran zaman lah. Pertamanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pandangan saya, ini adalah kita ni melalui peredaran zaman, maka cara kita, kehidupan kita juga berubah. Tetapi dia ada pro and cons dia. Teknologi, robot, semua kemajuan ni dia ada pro and cons. Sama juga dengan ubat. Kalau teknologi tu dia dah take over, maksudnya peluang pekerjaan manusia pun akan kurang. Sama lah juga dengan gadget. Bila gadget tu ada, emotion tu dah jadi kurang, interaction tu dah jadi kurang sebab semuanya berdasarkan kepada gadget saja. Macam saya seorang gadget lover, tetapi saya dibesarkan dengan manual. Permainan saya tak ada elektronik, semuanya main dengan kayu, you buat permainan sendiri. So bila you ada that passion, so lepas tu you beralih kepada teknologi, jadi you ada dua ilmu. Satu ilmu analog, ilmu yang you buat sendiri. Satu lagi ilmu yang digital. Contohnya macam budak sekolah lah, dulu dia kena lukis gambar burung. Sekarang dia ambil gambar burung tu, outline, dia print, lepas tu dia colour gambar burung tu. Okey, sekarang ni adakah kita nak mengajar budak lukis outline burung ataupun setakat colour saja? Tapi kalau bagus secara manual lah, rather than kita print lepas tu kita pergi colour dia kan. Contohnya macam tu sajalah. Kerja-kerja sekolah budak-budak zaman sekarang, cikgu bagi print, dia print saja, kenapa tak lukis sendiri kan? Macam piramid makanan. Sebab saya membantu anak-anak buat kerja sekolah, jadi main print je. Pada saya, mana boleh kita main print je, buat sendiri kan. Tapi itulah dia, bila tak buat sendiri, nanti budak-budak tu akan hilang skill, akan hilang keupayaan. Contohnya macam arkitek, saya arkitek. Kalaulah saya hanya tahu guna design pakai komputer, saya tak reti nak melukis, nak buat ni semua, lain. Design tu akan jadi lain. Tapi kalau dia asalnya dengan tangan, lepas tu dia beralih kepada komputer, jadi orang tu akan menjadi lagi bagus kerana dia ada nilai tu secara manual dan juga teknologi tu untuk membantu. Teknologi ni sekadar pen saja. Okey, kalau you ada pen you lagi bagus. Dia extension of our hand, teknologi. Tapi kita tak boleh rely solely on teknologi. Betul. Jadi Prof sendiri, bagaimana Prof melihat ada tak kajian-kajian yang dilaksanakan melihat dari kata dari segi kesan psikologi penggunaan teknologi itu sendiri, gadget itu sendiri, hingga mengganggu kepada, memberi kesan kepada psikologi khususnya dalam institusi kekeluargaan itu sendiri. Okey, terima kasih ya Zera Ismail ya. Jumpa lagi. Ya, jumpa lagi kita. Okey, dan saya pertama kalilah jumpa Azhar secara live face to face. So macam mana buat? Seronok. Makin dekat ke? Ya, makin dekat. Okay. Alhamdulillah. Right. Memang teknologi, saya setujulah dengan kata Azhar bahawa gadget tu ya ada pro and cons-nya ya. Asalnya gadget ini dicipta untuk kebaikan, untuk orang berkomunikasi ya secara lebih kerap semua. Tapi kalau tidak digunakan dengan betul ya Zahaya, dia boleh memudaratkan lah. Tetapi ia juga lihat kepada fungsinya. Apa fungsi gadget itu ya. Contohnya kalau misalnya gadget itu digunakan untuk
educational, ya, macam Azhar kata tadi, an architect, ya, dia guna gadget for dia punya career. I think it's good, ya. Cumanya kalau kita nak bercakap tentang gadget dalam konteks komunikasi itu, ada seorang ahli psikologi, dia kata kata-kata dia ni saya tak tahulah sama ada relevan ke tidak, ya. Dia kata I do my thing, you do your own thing. Saya buat perkara saya, you buat perkara you. Maksudnya kita tak payahlah ambil hal peduli. Tetapi adakah ia relevan dalam konteks sekarang, ya? Jadi mungkin konsep gadget itu juga ada konsepnya, okey, kalau saya main gadget, you main gadget, saya buat hal saya, you buat hal you. Tetapi adakah relevan, ya, dalam konteks kalau berkomunikasi, ya, dalam konteks berkeluarga. So penggunaan gadget itu, ya, kalau ikut kajian-kajian memang ada yang mengatakan ia jika dia sehingga menafikan hubungan komunikasi itu, dia boleh memudaratkan. Okey. Tetapi kalau dia lakukan dengan baik, banyak faedahnya. Betul. Banyak faedah. Kalau kita lihat, ya, dalam masa beberapa tahun dahulu ada sebuah iklan di televisyen yang menyiarkan tentang sebuah keluarga dalam grup WhatsApp yang mana berkomunikasi tentang pandangan mereka, dan dalam grup itu menyebabkan berlakunya sedikit pergaduhan dan juga kita kata perbalahan. Itu menyebabkan berlakunya macam left group, berlakunya macam terasa hati dan sebagainya. Bagi Abang Azhar sendiri, adakah teknologi itu, komunikasi melalui gadget itu membantu ataupun lebih meretakkan hubungan kekeluargaan? Gadget, teknologi, ada pro and cons dia. Merapatkan hubungan dan akan menghancurkan hubungan. Contohlah, ya, macam phone kita ada grup WhatsApp. Dalam you punya phone you ada berapa kumpulan, ada berapa grup. Macam saya sendiri ada 10 grup. Kalaulah saya onkan saya punya notification, you rasa bateri saya takkan berapa lama. Jadi orang yang duk bercakap, contohnya grup A lah, bila kita tengok pagi tadi ada 7 orang, lepas kita tengok selepas sejam dekat 100 orang duk bercakap. Kadang-kadang dia sampaikan arahan, dia kata okey, kita jumpa besok pukul 3 petang. Masa kita tak ada masa nak go through scroll satu-satu. Jadi undang-undang dengan saya senang. Kalau nak ajak saya ke apa, hantar melalui SMS. Jangan hantar melalui WhatsApp sebab saya tak akan check. SMS saya tak akan miss. WhatsApp saya akan miss. Saya tak tahu you tulis dekat para ke yang berapa. Jadi dah bergaduh. Kenapa tak datang? Nasib baik penerbit kita hantar mesej. Jadi bila kita kata kenapa tak datang aku punya akikah anak? Tak tahu pun. Dah taruh dalam grup mesej lah. Jadi sorry, kalau you nak you hantar SMS. Kalau I tak datang, tu I boleh jawab. Tapi yang ini I have an excuse. Yes. Jadi kenapa nak wujudkan tu? Jadi kadang-kadang gunakan media sosial untuk kadang-kadang ada orang dia tak boleh nak melepaskan perasaan dia. Dia hantar jemputan kahwin guna Facebook tu macam mana? Ya, pada saya zaman kad raya lah. Tahun lepas ada ke kad raya? Saya dapat satu je kad raya. Tak ada langsung. Kita orang produce kad raya and bagi pada orang. You masih lagi nak buat? Sebab kita rasa that's apa lagi nak buat masa raya kan? Selain dia preparation lain, mood raya tu kan, kad tu kita buatlah juga. Family saya masih lagi mengeluarkan kad raya. Okey, orang lain dah hantar pakai digital. But then again, itulah dia peredaran zaman dan kita kena accept. Kita nak jadi terlalu sentimental sangat pun tak boleh, kerana macam anak-anak saya sendiri pun dia dah menuju generasi yang seterusnya. Anak dia orang dia besok jadi macam mana? Contohnya everything is makin lama makin cair. Perayaan, budaya, all this value makin lama makin cair disebabkan teknologi is taking over. Kalau kita orang keluar makan anak beranak, anak family besar 15 orang, 20 orang, phone taruh atas meja semua. No gadget. Taruh atas meja. Lepas tu kita orang semua ambil gambar. Semua dah jadi macam tak tahu apa nak buat. Tak payah tanya orang lain. Even us when we go back to kampung bila tak ada internet. Alamak, apa nak buat lah? Apa nak buat? Saya sendiri pun bila tak ada internet, sebab saya bukan orang yang beramai kawan. Jadi I spend a lot of my time in front of my screens. Bila tak ada internet, I jadi macam alamak, I'm lost. Disconnected. So kalau I rasa disconnected, what happened to the kids yang daripada awal lagi, pada baby lagi, tapi budak-budak makin lagi cerdik. Cepat tangkap. Contoh setting saja. Okey, budak-budak dah tahu. Ni tahu. We go to setting. Dia dah educate minda kanak-kanak sekarang how to deal with gadgets. When you deal with one, you can deal with all the gadgets. Tetapi budak-budak pergi ke arah tu lah. Tetapi anak saya form 3, bila dia balut, kan raket badminton kan ada balut tu kan. Bila dia balut tu, balut dia tak kemas. Kenapa balut dia tak kemas? Untuk budak form 3 tak kemas balut dia.
Sedangkan saya pada situ saya balut kemas-kemas. Sebab dia tak praktik. Sebab kita melalui satu proses masa zaman dulu kita balut. Apa balut ni tak kemas? Kita balut balik. Semula kita belajar daripada situ. But when it comes to his turn, dia balut. Bila saya tengok apa balut cincang-cincang macam ni, why can't you do it properly, ikut arah cantik-cantik? Dia tak ada skill tu. Skill tu kan. Itulah. Kadang-kadang. Itulah tapi Itu contoh satu skill. Suruhlah ada orang budak-budak buat kerja yang lain. benda-benda lain lagilah susah kan. Yes. Datin. Prof sendiri melihat macam mana? Kalau kita lihat, kita katakan anak-anak kita yang muda ni jadikan macam gadget tu sebagai pengasuh kedua mereka pula. Bagaimana? Okey, saya nak berbalik pada tadi Azhar diguna SMS ya. Dia prefer SMS daripada WhatsApp. So dia ada konteks komunikasi ya, dia ada Datin prefer apa? Call? WeChat. bila dia komunikasi tu ada komunikasi satu hala, komunikasi dua hala, komunikasi bersilang. Okey. Jadi macam kalau WhatsApp tadi mungkin dah tidak lagi satu hala atau dua hala, is bersilang. Sebab Pak Azhar tengok banyak sangat perbualan-perbualan dalam WhatsApp itu kan. Jadi dah bersilang dah. It's not between dia dengan orang yang dia nak. Jadi bila dia guna SMS is more to dua hala. So jadi bila komunikasi dua hala itu memudahkan lagi. Ya. Jadi the message boleh sampai terus ya. Jadi bila dalam WhatsApp tu banyak sangat apa ni interference. So dia dah bersilang. Bila bersilang tu dia dah message ni tu tak sampai. Jadinya dalam konteks ini kita kena lihat juga gadget itu menggunakan komunikasi jenis mana. Okey, Datin, kalau dalam hal ini kita kata adakah teknologi itu sudah menidakkan satu proses tradisional untuk kita berjumpa face to face ataupun berhadapan. Contohnya ibu ataupun anak ataupun ibu nak menyuruh anak membuat kerja hanya melalui WhatsApp, tidak lagi berjumpa dan memberi kearahan. Seorang bos kepada pekerjanya hanya melalui WhatsApp, tidak lagi duduk berbincang dan berjumpa tentang perkara yang ingin dibincangkan. Adakah teknologi ini telah menafikan unsur-unsur tradisional seperti itu? Ya, saya melihat okey, pertama soalan tadi yang pengasuh kedua saya nak jawab tu iya dan tidaklah. Dan soalan yang Ismail pun sebenarnya iya dan tidak juga. Pertamanya kerana kalau contoh ya dalam tempat kerja ya ada meeting ya, mesyuarat itu face to face. Maksudnya memang tradisi itu dilaksanakan. Begitu juga di rumah ya. Ibu bapa bila berada di rumah dia akan bertemu dengan anak-anaknya ya. Jadi konsep face to face atau tradisi itu masih lagi wujud ya. Cuma kadang-kadang bila ada perkara-perkara yang penting untuk disampaikan tetapi tidak memerlukan face to face, boleh WhatsApp lah ataupun ni. Jadi maksudnya ada kalanya memang perjumpaan bersemuka itu dilakukan dan ada kalanya juga ia dilakukan melalui WhatsApp ya. Jadi saya lihat fungsinya kita kena seimbangkan ya. Kita kena bahawa komunikasi muka itu perlu ada dan juga WhatsApp itu juga atau SMS itu juga penting ya. Yang jauh boleh didekatkan. Ada panggilan. Kita ada panggilan di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa tu? Saya Hana dari Penang. Hana dari Penang. Ada soalan atau Yalah, saya berbincang pasal isu ni, saya rasa memang ada pro and cons, tapi saya rasa arah yang memang negatif. Sebab suami saya dah serik guna handphone sampai sekarang dia tak guna handphone. Sebab WhatsApp dari tempat, bukan WhatsApp, daripada SMS lewat malam sebab dia guru kan. Jadi benda tu membuat perbalahan, jadi perbalahan pada kami berdua lah. Pukul 11 malam mesej pasal kerja, guru takkan sampai meeting siang hari sampai kerja-kerja malam nak mesej lagi kan. Jadi sejak benda tu dia tak pernah guna handphone lagi. Dan saya walaupun guna smartphone, saya tak guna langsung WhatsApp. Saya tak guna langsung WhatsApp tu sebab memburukkan keadaan dengan gaduhan dalam grup, dalam WhatsApp grup, family group. Saya tengok daripada present je lah, dan saya tak pernah install WhatsApp dalam ataupun Telegram dalam smartphone. Saya baru guna je smartphone dalam 3 bulan. Baru ni saya ada guna phone biasa je. Nokia RM80 je. Itulah tetap nak sebut Nokia RM80 tu ya. Yang klasik tapi tu juga biasa. Tak kisahlah kan penggunaan telefon tu yang mana tradisional ke, murah ke, mahal ke. Yang penting kita lihat dahulu adakah baik buruknya, dan kita juga ada seorang lagi pemanggil sebelum kita jawab soalan itu. Okey, kita lihat dulu keratan akhbar yang akan dikeluarkan. Admin WhatsApp boleh dipenjara. Amaran Kementerian Komunikasi dan Multimedia.
yang mana kalau ada unsur-unsur fitnah, penyebaran perkara-perkara yang tidak betul, boleh Isu dikenakan sensitif. hukuman dan juga tindakan undang-undang. Okey, Abang Azhar bukan admin ya? Kalau tadi Okey, terima kasih, Ana. Bukan, saya bukan admin. Saya tak jadi admin kepada apa. Hanya admin kepada Facebook saya saja. Tapi Facebook saya terbuka dan orang boleh datang dan komen apa-apa saja. Sebab kita berniaga produk susu unta ni. Jadi kita mengalu-alukanlah feedback, kadang-kadang orang nak komen ke apa. Dan itu adalah satu tanda transparansi, ketulusan pihak kami, di mana kami tak takut produk kami berada di pasaran dan orang boleh call dan beritahulah nak komen ke, komplain ke, whatsoever. Dan bercakap pasal gadget ni tadi yang pro and cons. Macam ubat lah ya. Bila dia salah guna, dia jadi dadah. Betul. Gadget, bila dia salah guna, dia akan menjadikan manusia itu cyborg. You tahu cyborg? Manusia tanpa jiwa, tanpa budaya. Hanya mechanical dan teknikal saja. Cara pemikiran adalah secara pemikiran teknikal, bukan jiwa. Contohnya dia bergaduh dengan isteri atau dia tak ada akan cakap dekat ni. Dia ada keseimbangan antara gadget dengan dunia. Contohnya sekejaplah kita jumpa kan, kita cakap dia gunakan ini untuk beritahu okey masalah ni tak selesai. Jap kita jumpa sekejap lagi, kita biar aku cakap. Nak cakap kat mesej ni susah. Teaser. Rather than dia senyap. Dia kata, oh dia ni aku marah dia langsung tak nak respon, tak nak cakap. Dia gunakan gadget untuk, akak dapat mesej, phone saya mati, ni saya pakai phone kawan ni, sekejap lagi saya datang jumpa akak, saya explain bila akak. Dia gunakan pinjam phone kawan dia untuk still dia pergi jumpa dan dia cakap, akak begini-begini. Gadget tu membantu juga untuk menyelamat. Kalau dia tak respon tu, akak tu cakap, oh kurang ajar betul dia ni. Kita dah marah, dia senyap satu hari. Tanpa akak ni tahu, phone dia tu dah masuk dalam longkang. Tapi bila dia dah selamatkan, dah menyelamatkan keadaan. So bila dah jumpa, keadaan jadi okey balik. Sebab at the end of the day, persisian faham, misunderstanding, and gadget ni juga, like I said, pro and cons tu, boleh sebarkan kebaikan dan boleh sebarkan juga berita tidak benar. Dan akan menyebabkan suasana akan jadi kucak-kacir. At the end of the day lah, banyak situasi yang berlaku hanya antara dua orang je. Macam mana orang lain boleh tahu dan macam mana orang lain boleh jadi pakar dan mengkomen tentang satu isu. So at the end of the day, kita tanyalah, isu tu hanya dua orang je, macam mana orang lain pun sebar dan boleh tahu banyak juga pasal benda tu. So that's it. Betul. So macam orang kata zaman sekarang nak tawarkan peluang pekerjaan banyak kan, tapi tahu tak at the same time machine is coming in and peluang pekerjaan itu itself is berkurang. Jadi anak-anak dan semua dah dilatih ke arah teknologi and teknikal. Jiwa dan budaya makin lama makin terhakis. Yes. Itulah Datin, kalau kita lihat masalah rumah tangga tadi, seorang guru saya raya, ada arahan mungkin diberikan oleh bos pada waktu malam ya. Kadang-kadang anak murid macam-macam lah, ibu bapa tanya macam-macam, esok bawa buku apa, nak pakai baju apa pergi sekolah. Itu dah menyebabkan tekanan ya. Saya kalau kita lihat kerja tu melebihi daripada masa itu kadang-kadang mengganggu kadang-kadang. Ya betul. Dari sudut psikologinya juga dia ada waktu-waktu kita ya, waktu kita dengan diri kita dan kita dengan orang ya. Kalau kita tahu membataskan waktu kita dengan diri kita, itu yang mungkin malam-malam tu tidak perlulah berWhatsApp sangatlah, sebab itu adalah waktu kita dengan kita dan juga dengan keluarga. Tapi kalau kita membuka luas waktu itu dengan orang ramai yang diperolehi melalui WhatsApp, itu akan mengganggu ya. Jadinya seeloknya jugalah kalau kerja tidaklah dibawa ke rumah ya. Tapi nanti esok pagi tu mungkin rakan kerja ataupun bos kata, kenapa tak baca WhatsApp saya hantar malam semalam? Kita pagi ni kita ada meeting ni, you tak tahu hantar WhatsApp. Segala-galanya informasi melalui gadget itu. Ini satu contoh yang bagus. Bukannya berlaku kat sini, berlaku dekat semua orang. Isu-isu kenapa tak check ni? Dah satu masalah pula kita kena explain dan kita kena terang, dah pukul berapa. Sekarang ni bila nak buat satu grup WhatsApp, especially PIBG lah ni semua. Dulu bila kita sediakan platform ni untuk menyenangkan ibu bapa untuk berinteraksi, tapi sekarang dah jadi satu masalah lah pula sampai tengah malam. Jadi there must be some rules. Kita kena set satu parameter, kita kena set satu rules untuk PIBG. Okey, kalau nak bertanya begini, janganlah bertanya pasal aku jual kuih aku. Kadang-kadang ada borak benda lain kan. Ada borak benda lain pula kan. Nanti besok I tunjuklah kek I kat you kan. So berbisnes pula dalam PIBG tu. Baru
baru je baca. Kebetulan I baru baca 2-3 hari lepas pasal orang yang berborak pasal benda lain dalam satu WhatsApp group. And again pasal yang bertanya soalan tak tentu, and then marah-marah cikgu dekat ni, and then dia ni meluahkan rasa tidak puas hati dia terhadap cikgu and parents lain, why anak dia ni tak dapat, why anak dia ni dapat. So ini dah menjadi satu medan pula dah. Kalau benda tu tak ada, this story tak wujud. Betul tak? Kita tak akan wujud. Tapi sekarang tiba-tiba dah ada satu bentuk drama lah pula dah wujud. Then bila pergi ke sekolah, dia itulah semalam yang mengutuk aku dalam WhatsApp semalam, mengata dah bergaduh pula. Kek aku tu kelat sangat. Kan? Somebody. So at the end of the day, benda tu dah menjadi buruk. Last sekolah cakap, okay, ditch. Abang ni beria bercerita ni macam ada pengalaman sendiri ke? Saya membaca, like I said, hari-hari saya spend a lot of time in front of computer reading politics, keadaan semasa, and I like to read. Sehari saya akan baca banyak. Dulu tak suka baca, tapi sekarang there's a lot of things to read and to know kan. So I like to be well versed. I try. Okey. Menarik sekali nak cerita pasal gadget. Jadi kadang-kadang ia menyebabkan juga kecanduan atau kata ketagihan juga setengah orang kan. Bukan memang sedang melanda itu masalah rakyat kita sekarang. We are addicted to gadgets and internet. Tanpa internet, sebab US ada satu cerita South Park, dia dah tunjuk apa masalah masyarakat dia bila internet tu tak ada. Kecoh satu negara. Bila internet tu tak ada kan. Macam mana people dependent on internet. Bila internet tak ada, habis. Macam tak boleh hidup. Something lah juga benda yang solely rely on electric, tapi bila tak ada electric, sudah. Macam mana? At least kalau benda tu boleh di manual, elektrik tak ada, kita boleh guna juga, boleh. Tapi sekarang most things semua rely solely on elektrik. Tak ada elektrik, habis. Betul. Sampai ada jenaka di karikatur yang pernah dipaparkan di akhbar antarabangsa, no water it's okay, no food it's okay, no oxygen it's okay, no wifi, we are dead. Macam mana tu Datin? Okey, isu balik fitnah dulu, pasal baru saya kata no wifi. Nak fitnah ni dalam apa medium pun tidak bagus. Ya, bila you buat fitnah ke orang fitnah you sesuatu yang sangat tidak bagus ya. Jadi janganlah kita mau buat fitnah dalam apa pun keadaan ya, termasuklah dalam WhatsApp. So without wifi kita dead tu bergantung juga ya. Ada orang yang suka kepada sunyi, nak mencari diri. Ada orang suka dalam keadaan dia komunikasi. Tapi sebenarnya kalau kita berkomunikasi itu, kita ber-wifi, sebenarnya kita juga berkomunikasi dan juga mencari diri. Tetapi macam saya kata tadi, apa fungsi kita ber-wifi tadi atau ber-WhatsApp tadi ya? Okey. Ia bergantung kepada sesetengah orang lah. Ya, memang kalau dalam kadang-kadang orang yang memerlukan sangat internet itu, contoh dalam pekerjaan ya, contohnya dia perlu WhatsApp untuk kerja, melancarkan kerja, melancarkan perniagaan. Ianya memanglah without wifi you are dead ya. Tetapi ada orang yang macam contoh yang berkarya, berseni, yang kata orang saya nakkan kesunyian, itu is okay ya, without wifi. Ia bergantung. Macam saya lah, berkarya. Tapi saya kalau tak ada kopi, pening kepala. Minum dulu. Okey, kita ada pemanggil, Zaira. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam, sampai sana. Hello, Assalamualaikum. Ya, Saya Puan Mahira. Okey, ada apa soalan Puan? Soalan saya, pandangan pendapat lah. Jadi berdasarkan daripada perbincangan tadi, saya lihat pengalaman perasaan lah. Sebab saya sewaktu pernah bertugas sebagai penjawat. Jadi pernah bila bekerja pada siangnya, jadi kemungkinlah yang menjadi ketua kepada saya ni tak dikatakanlah apa masalah yang telah saya lakukan menyebabkan dia tak senang hati pada keadaan. Jadi pada malamnya penggunaan WhatsApp lah maksud saya ni. Jadi hantarnya berjala-jala mesejnya. Sedangkan dah malam ni, jadi bersama suami, jadi dia baca samalah. Jadi nyata macam mana ketua macam ni jangan tak dipanggilnya, malam dia hantar mesej jala-jala. Jadi begitu ganjalah. Jadi mungkin ada orang lain mempunyai pengalaman yang sama. Jadi bagi saya lah, yang saya rasa traumanya hingga sekarang, jadi saya tinggalkan handset tu, saya beli handset lain. Bila tengok handset tu rasa geram.
Jadi mungkin orang lain mungkin ada samalah pengalaman dengan saya. Okey. Saya sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Okey, Mahira Puan. Luhan Berkongsi pengalamannya. Cui, susah. Seram dia kita tengok. Seram. Depan-depan tak nak cakap. Lepas tu hantar mesej panjang macam tulis novel. Okey, macam mana tu bang? Okey, macam saya lah kita ada staff yang bekerja bawah kita, and then dari segi waktu bekerja 9 sampai 5 atau 6 petang, okey. Habis waktu bekerja, and then bila kita baca kerja yang dihasilkan malam pukul 9 lebih kita discover benda tu tak betul semua, dan kita tahu hasil kerja yang dilakukan tu bukan di atas kesilapan tetapi di atas sikap dia yang tak betul yang menghasilkan kerja yang tidak bermutu. Jadi telah menyebabkan satu kemarahan. Okey, sebagai bos, adakah patut saya selepas pukul 9 hantar mesej kat ni apa salah buat proposal macam ni, you ni tak study, have been in the office for 5 years, you have not learned anything, is this the best that you can produce whatsoever. Hantar kat dia pukul 10 malam dia dapat benda tu, and then for sure lah bos marah ni, ke nak tunggu pagi besok dia masuk office, I read your proposal semalam, dan ni mungkin ada pro and con, sama ada boleh hantar pukul 9 lebih malam tu, ataupun saya tak pasti tentang employment lah, labor employment, bahawa bos tak boleh menghantar private message kepada staff untuk meluahkan perasaan tidak puas hati. But then again, dia makan gaji, dia kerja dengan saya, dia produce satu kerja yang tak bagus, saya malam ni baru baca, saya hantar message kat dia, dan message tu kalau saya say anything outside the line, she can use it or he can use it against me in court ataupun dalam dari segi labor law. Tetapi kalau saya sekadar meluahkan rasa tidak puas hati terhadap performance dan mutu kerja yang dia lakukan, saya rasa saya berhak untuk hantar mesej tu kat dia pukul 9 ataupun 12 malam. Tapi bang, kalau hantar 9 malam dah kena marah tu, esok tu MC tak datang office. Tetapi you have to be responsible lah. You have to be responsible. You have to be responsible dengan kerja you. So it's a tool, tak payah nak tunggu besok, sebab I nak you masuk besok, you standby when you see me, because I tak puas hati dengan kerja yang you lakukan. And kalau kerja you bagus, you tak kisah pula 12 malam, I read your work, your proposal was fantastic, I tak pernah dapat staff. It's not an issue pula for you to get a message pukul 12 malam dengan suami nak tidur. Alah, apa lagi lah Zah Sulaiman hantar message. Dia puji I bang, kerja I bagus bang. Okey. Dah boleh nampak dah Zah Sulaiman bos yang macam mana. Okey pula. Tapi bila bulan-bulan kerja macam hampir apa ni, 5 tahun kerja, ini proposal. Aduh bang, apalah dia hantar message pukul 12. Itu tak boleh terima pula. Tak boleh terima. Yang okey. Saya lihat ada dua perkara. Pertama is the gaya bahasa yang you guna. Dan yang kedua is jangka masa. Satu gaya bahasa, kalau benda yang sama boleh ditulis dalam gaya bahasa yang beralun, yang cantik lah. Maksudnya penerima tu mungkin tidaklah trauma. Mesej sama tapi gaya bahasa berbeza. Intonasi. Yang kedua jangka masa. Jangka masa boleh membuatkan seseorang itu berfikir, meredakan emosi. Jadi kalau dia menunggu sehingga dia punya emosi itu sudah kurang sikit, baru dia WhatsApp ke, akan lahirlah dia punya impak yang tidak traumatik lah. Betul. Tetapi kalau terus marah and then terus tulis, of course tentunya gaya bahasanya tak cantik, dia punya emosi pun tak cantik, kurang sopan lah. Tapi kalau Datin, saya percaya hantar WhatsApp pada murid-muridnya mesti macam penuh sopan santun melihat gaya percakapannya. Saya murid-muridnya. Ada satu program yang Aflin Syauqi terbitkan. Program tu budaya kita menggunakan ayat berlapik dengan tak berlapik. Dia tunjuk situasi bila ayat berlapik ayat berlapik tidak digunakan. Kau ni datang lambat. Kau tahu tak semua orang menunggu kau kat sini, kau dah buang masa semua orang. Itu orang yang tanpa berlapik. Yang berlapik pula okey mungkin kau susah, tak apalah, it's okay, kita pun tak ada apa sangat. Dia macam menyindir, sindiran dalam ni kadang-kadang manjalah, kita tak terlalu hard sangat. Kita orang Melayu kan, saya ingat dia sindir kalau lewat tu, kenapa tak datang esok je. Baik, mungkin Afro nak berkongsi ada seminar katanya. Okey. Kita ada seminar Usin buat, Azhar boleh datang lah. Bawa kawan-kawan semua Kalau Azhar datang mesti ramai. Azhar Sulaiman je lah, kita kami tak ada lah. Kita Ismail ada Azhar. Okey, seminar. Tajuk sangat menarik tajuknya adalah Conference Perkahwinan dan Sexuality. Okey. Bila bahasa itu? Saya boleh komen tu. Saya nak
Azhar datang dan Ismail Zainal dan kawan-kawan. Okey. Dia punya tema dia perkahwinan dan keibubapaan. Perkahwinan berjaya, keibubapaan berjaya. Okey. Kita akan adakan 3 dan 4 Mei di USIM. 3 dan 4 Mei Azhar kawan-kawan. Di USIM Ya, di USIM dari pukul 8 pagi hingga 6 petang lah. Kita okey. So jemputlah semua-semua. Kita ada speaker yang bagus-bagus semua ya. Mungkin Azhar Sulaiman pun boleh jadi speaker. Nanti saya SMS nanti buat dia. Prof mesti guna SMS. Okey. Baik, terima kasih ucapkan kepada Prof dan juga Azhar Sulaiman. Jadi segmen Kopi Panas tadi dibawakan khas kepada anda oleh Palma Brand Camel Milk Sendirian Berhad. Sedap kopinya.